Yang ni minta tolong sungguh-sungguh nah, yang main mengaji saya haraplah, khususnya yang mendengar kuliah malam ni secara langsung ni, minta tolong sungguh-sungguh nah. Tanda akhir zaman ni dia akan keluar wazdahara, dia akan makin berkembang, merata tempat akan jadi tanda nombor 6 ni. Cuma nak minta tolong yang mana main mengaji hari ni, tolong hati-hati dengan tajuk nombor 6 ni. Yang mana duk tengah buat benda ni, tolong stop, tolong berhenti sungguh-sungguh. Apa dia Ustaz? Rupanya di antara tanda akhir zaman, pendapatan dengan cara maksiat. Rupanya di antara tanda akhir zaman, manusia dah mula tak peduli dah, halal ke haram dia tak ambil kisah kan. Dia kira sapu janji dapat, halal haram tak tepi, boleh tak boleh tak tepi, berdosa tak berdosa tak tepi, janji benda ni aku mau dapat, cara macam mana tu jangan pasal lah, janji boleh kat aku. Rupanya tanda akhir zaman akan main suasana macam ni. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu am min al-halali am min al-haram. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia satu zaman, akan mari kepada manusia ni satu suasana, manusia tidak lagi mempedulikan daripada mana mereka mendapatkan harta, adakah dari yang halal ataupun daripada yang haram. Tanda akhir zaman akan mari satu masa manusia dah tak peduli halal haram, dia kira sapu ya. Soalannya, kenapa jadi macam tu? Ayah-ayah yang mana ada kitab buat catatan kat buku tu, tulis situ kerana nipisnya iman. Akhir zaman ni iman manusia makin nipis, dia goyah dengan benda haram. Tu yang main video baru ni kan, video judi boleh buat tau. Pun biadab makhluk buat video. Tambah hak baru ni keluar iklan apa, sama juga iklan judi juga, main game online. Yang buat iklan tu orang Melayu pakai tudung ni. Oh berani lah, jahat Malaysia. Berani lah. Baik, tulis kat tu, kerana nipisnya iman, tiada ilmu. Sebab tak ada ilmu, nombor satu iman nipis, halal haram dia tak peduli dah. Tak ada ilmu pula Ustaz, tak tahu kata benda tu haram, dia ingatkan boleh, dia kira siapa ya. Dua. Yang ketiga, tulis situ kalau bahasa buku tulis tak sikit noh. Kalau bahasa buku dia tulis bernafsu dengan harta. Kalau bahasa bernafsu dengan harta, kalau bahasa kampung kita panggil kelabu mata lah, kelabu mata dengan harta. Rupanya akhir zaman akan mari satu zaman manusia jadi macam tu, dia kelabu mata dengan harta ni. Banyak sikit, oh kira nak pulun, nampak dapat lebih sikit, kira nak pulun, halal haram dia tak tepi. Dan yang keempat tulis tu kelemahan pemerintah. Kelemahan pemerintah. Rupanya tanda akhir zaman, pemerintahan di akhir zaman secara umum lah, bukan kita fokus Malaysia dah. Pemerintahan di dunia ni secara umumnya, mereka mula longgarkan benda-benda haram ni. Benda haram ni mereka tak sekat. Biar buka pelacuran, biar buka, sekat sikit tumbuh lagi, biar pia. Kena pula pegawai-pegawai ni dibayar pula rasuah sikit. Kenapa nak buat apa buat tu yang main lah kecoh kan, sampai dalam Malaysia pun kecoh isu tu lah kan. Hak poli-poli tu kan, wallahu alam lah. Cuma nak sebut dia empat ni. Iman nipis, kekurangan ilmu ataupun tak ada ilmu, dengan harta ni bernafsu, kabuk mata dengan harta, dan juga kelemahan dari sudut pentadbiran kuasa pemerintahan. Bila empat ni macam tu, jadi tu ya. Boleh dapat lah. Kalau tanya pasipa jadi macam tu Ustaz, empat ni. Ayah-ayah yang mana saya rasa yang mana main mengaji daripada kelas minggu lepas pada muka surat, tak silap saya pada muka surat 7, ayah-ayah ada buat catatan kan, ibu-ibu ada buat catatan kan, berkaitan dengan yang saya sebut asas kiamat ataupun rukun kiamat. Pasal kan rukun kiamat 4 tu, dia pusing 4 tu sebenarnya. Nampak siapa yang tulis hari tu, berkaitan dengan iman, ilmu, harta, pemerintah. Rupanya 4 tu lah penyebab tanda kiamat ni banyak duk muncul, banyak keluar. Masalah ilmu, masalah iman, masalah harta, masalah pemerintahan. 4 ni menyebabkan apa? Tanda kiamat ni banyak keluar ke zaman ni. Hak merapu-merapu ni banyak keluar. Dan yang menariknya,
Ayah-ayah, kita diminta baca surah Kahfi. Tiap-tiap minggu baca surah Kahfi. Kita diminta hari-hari baca 10 ayat awal, 10 ayat akhir surah Kahfi. Alasannya apa sebab dia Ustaz? Nabi sebut nak elak daripada Dajjal. Surah Kahfi tu nak elak pada Dajjal. Padahal surah Kahfi ni ada 110 ayat panjang, 110 ayat. Satu nama Dajjal pun tak ada. Kalau perasanlah, satu nama Dajjal pun tak ada. Tapi siapa baca surah tu? Rupanya antara rahsia dia, rahsia surah tu, kalau kita perasanlah, dalam surah tu ada 4 cerita. Ya, 4 cerita. Nombor 1, cerita pasal Ashabul Kahfi. Mereka lari masuk dalam gua sebab jaga iman. Poin iman ada situ. Cerita yang kedua dalam surah Kahfi, cerita pasal 2 beradik, pasal tanah, pasal harta. Harta ada itu. Cerita yang ketiga dalam surah Kahfi, cerita Nabi Musa, Nabi Khidir. Berkait dengan apa? Ilmu. Nabi Musa pergi mengaji dengan Nabi Khidir nak dapatkan ilmu. Ilmu ada kat situ. Dan yang keempat, cerita Iskandar Zulkarnain berkait dengan kekuasaan. Semua ada kaitan maka. Dajjal keluar akhir zaman nanti, dia akan pelingkup 4 benda ni. Dia pelingkup iman manusia, dia pelingkup ilmu manusia, dia pelingkup reta sampai tak peduli halal haram, janji sapu, dia provok manusia supaya rebut cari reta, halal haram tak tepi, dia tonjol hak tokoh-tokoh hak kaya-kaya ni supaya kita pakat cemburu belaka. Lepas tu dia bagi orang pakat gila kosar belaka. Dajjal nak pelingkup menang. 4 tu. Baik. Understand? Boleh kan? InsyaAllah. Tanda yang re'an nombor 6 tu. Nah, cuma nak minta tolong yang mengaji jangan buatlah. Tak tolonglah. Sebagai penutup, penutup lah nombor 7 ni minggu depan lah. Nah, mungkin siapa yang tak ada kitab minggu ni, minggu depan saya cuba khetiak bawa kitab. Kita pakat-pakat. Tapi bawa pen lah. Syarat bawa pen. Pasal banyak semua hadis ada catatan. Saya nak minta tolong yang mengaji hari ni, minta tolong sungguh-sungguh, tolong hati-hati dengan harta kita lah. Yang mengaji ni dulu, tolonglah jaga. Jangan terlibat dengan benda haram. Kalau tahu benda tu berdosa, jangan ambil. Walaupun sekupang, walaupun seduit, walaupun 5 sen, jangan ambil. Nah, jangan ambil. Minta tolong sungguh-sungguh. Rupanya bila kita ambil hak orang lain, kalau kita ambil cara tak betul, rupanya kesan dia, saya sebut dalam perkataan mudah dia jadi macam barah dalam reta kita. Kita ambil cara haram ni sikit dia, tapi dia jadi barah dalam hidup kita. Reta kita habis jadi masalah disebabkan sikit benda haram yang kita ambil. Ayah-ayah kerja gaji cantik dah, gaji elok, tapi kadang-kadang OT 2 jam, claim 3 jam. Kan tipu tu. Kan tipu tu. Kita punch card pukul 8, 8.30 tak masuk kerja lagi. Saat lagi Ustaz, pukul 1 tak masuk lagi rehat. Pukul 5 balik. Kan kita dapat upah tiap-tiap hari. Sebulan sekali dapat upah. Upah tu berdasarkan kerja kita 8 sampai 5. Tapi kita buat kerja tak sampai 8.5, kita hilang banyak. Jadi kita ambil hasil orang. Jangan buat macam tu, jangan. Yang mana jual tanah, beli tanah, jangan duk ambil cara haram, jangan. Kan? Ibu-ibu di belakang hari tu kita mengaji tajuk ambil duit suami. Kan? Kuliah duha itu. Ambil duit suami tak habaq, jangan. Walaupun nampak simple. Jangan. Ya. Sebagai penutup, ada satu cerita lah, ada satu orang ulama, orang alim. Anak buah dia main cerita kat dia, Tok Guru, saya ni kerja sehari dapat 5 dirham, sehari 5 dirham. Tak cukup lah Tok Guru. Duit saya sikit, cukup tak cukup? 5 dirham sehari tak cukup. Tok Guru tu kata tak apa. Mana majikan kamu? Dia kata tu majikan saya. Tok Guru pergi minta bagi up gaji sikit, bagi gaji naik. Tak apa. Tok Guru tu pun pergi jumpa majikan tu, bos, anak buah kamu minta supaya gaji dia naik sebab dia kata dia sesak, tak cukup duit lah apa semua. Jadi saya nak minta pada kamu, wahai bos, kamu ni majikan, saya nak minta kat kamu, kamu tolong potong gaji dia 1 dirham, bagi tinggal 4 dirham yang sehari. Potong bagi tinggal 4 lah. Okay. Bajikan Tok Guru suruh, dia potong tu dia kata esok 4 dirham ya. Rupanya esok sungguh Tok Guru, bos tu bayar 4 dirham ya, bayaran gaji hari bayar 4 dirham ya. Anak buah ni budak gaji ni pergi jumpa Tok Guru, biar merayu balik bagi naik 5 cukup lah, 4 lagi sesak Tok Guru.
Dia minta balik bagi naik jadi 5 balik. Tok guru tu pun pergi jumpa, anak murid kamu mai jumpa aku ni, anak murid ni mai jumpa, dia minta suruh penaik balik 5. Aku nak minta kamu potong lagi 1 dirham. Jadi tinggal 3. Rupanya lepas tinggal 3 tu, anak buah ni tak mai jumpa tok guru lah. Pasal apa? Takut lagi pergi jumpa lagi, kena 2 dirham jam. Tak pergi. Rupanya lepas seminggu, lepas 2 minggu, usbu'ain, lepas 2 minggu lah. Rupanya anak murid tu mai jumpa tok guru. Dia kata, tok guru, terima kasih banyak-banyak noh. Saya rasa rezeki saya sehari 3 dirham tu cukup pula. Lah saya duk dapat 3 dirham tu cukup pula dah. Sebelum ni duk rasa tak cukup, dapat 5 tak cukup. Ni dapat 3 cukup pula. Tahu tok guru tu jawab apa? Dia kata sebenarnya gaji kamu ni, atau sorry, sebenarnya kerja yang kamu buat ni padan dengan upah 3 dirham ya sebenarnya. Kamu buat kerja relax banyak, rehat banyak, culas banyak, tuang banyak apa. Patut gaji kamu tu 3 dirham ya. Sebab tu bila dapat 3 dirham cukup. Selama ni kamu dapat 5 dirham, kamu dapat lebih. Tak padan dengan kerja yang kamu buat. Sebab tu kerja kamu 5 dirham tak cukup-cukup. Dia. Sebab tu hati-hati. Poin dia bukan nak suruh potong gaji dah. Tapi nak abang kata jaga noh. Takut kita buat lebih kurang, tak peduli halal haram siapa, dia akan short kita punya pendapatan. Gaji kita short, duit kita short. Tak campur dengan haram ni memang masalah. Nak abang tu lah. Ya, biarlah tanda ni keluar pada semua orang. Keluar kot lain lah. Kalau boleh jangan biar tanda ni keluar dalam diri kita hak main mengaji di Sungai Tiram hari ni. Jangan bagi kita, jangan buat lah, bahasa mudah jangan buat. Biarlah tanda ni keluar pada orang lain.